Salam sejahtera, cikgu rasa kita dah boleh mula sebab jam dah menunjukkan pukul 8:10. Cikgu tak akan tunggu lama lah. Okey, so pagi ni kita akan sambung kepada subtopik 7.2 iaitu tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Okey, tapi pagi ni kita akan fokus kepada tenaga keupayaan sahaja. Okey, di mana tenaga keupayaan terbahagi kepada dua iaitu tenaga keupayaan graviti dan yang kedua adalah tenaga keupayaan kenyal. Okey, so tenaga kinetik kita akan belajar kemudian lah. Okey, di mana hari ini kita akan belajar macam mana ataupun apakah definisi tenaga keupayaan graviti dan tenaga keupayaan kenyal serta beberapa aktiviti numerical ataupun pengiraan yang berkaitan dengan tenaga ni. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya secara lisan dulu. Apakah perbezaan di antara tenaga keupayaan dengan tenaga kinetik? Apa beza di antara tenaga keupayaan dengan tenaga kinetik? Yang ada dalam kelas pagi ni Fatini, Nur Azlina, Alif Aiman, Badrul Naim, Ilham. Agak-agak apa beza di antara tenaga keupayaan dengan tenaga kinetik? Tak ada nak bagi respon? Okay, tenaga keupayaan ni maksudnya dia adalah suatu tenaga yang berkaitan dengan kedudukan sama ada tinggi ataupun rendah, di mana tenaga kinetik adalah berkaitan dengan gerakan. Okey, kita pergi dulu kepada tenaga keupayaan yang pertama di mana dikenali sebagai tenaga keupayaan graviti. Okey, so graviti itu sendiri kita faham bahawa apa-apa saja yang kita baling, lempar, okey, dekat bumi, dia mesti akan jatuh ke bawah. Kenapa dia akan jatuh ke bawah? Sebab adanya tarikan graviti. Okey, kalau dekat bulan dia tak ada daya tarikan graviti, tapi kalau dekat bumi dia ada daya tarikan graviti. Okay, so kita lihat gambar raja. So dalam gambar raja buku teks ni menunjukkan suatu keadaan di mana ada di construction site. Okay, kalau dia nak buat bangunan, dia kena cucuk dulu tiang-tiang asas utama. Okay, dalam skala yang besar. Cuba kita bayangkan macam mana dia nak tanam besi-besi tiang cerucuk ni masuk ke dalam tanah dalam keadaan yang tegak. Okay. Kalau kita dalam skala kecil contohnya, kita nak cucuk paku dalam papan. Kita gunakan penukul, kita ketuk. Okay, so paku tu dapat masuk ke dalam papan. Bila ada tekanan ataupun daya dikenakan ke atas paku tersebut oleh tukul. Tapi kalau untuk skala besar, contoh dalam gambar rajah dekat sini, pun menggunakan konsep ataupun kaedah yang sama di mana tekanan akan dikenakan ataupun daya akan dikenakan oleh tukul. Okay. Tapi kalau tukul kita yang bagi daya. Okay, kalau tukul biasa nak ketuk paku, manusia yang bagi daya. Tapi kalau dalam construction site, sebab skala besar, so dia cuma menggunakan kaedah dia lepas saja bebanan yang ada ke atas ni, apa-apa saja yang dilepaskan dia pasti akan jatuh ke bawah. So yang ini akan bagi pressure ataupun tekanan ataupun daya ke atas batang cerucuk ni supaya tiang-tiang ini dapat dimasukkan ke dalam tanah.
Okay, nampak beza ni bila dia lepas je, yang ni akan jadi tekan lah. Dimampat masuk ke dalam tanah. So ini beza bawa tengok tukul sebelum dijatuhkan dengan tukul selepas dijatuhkan. Dia cuma guna kaedah menjatuhkan tukul saja sebab apa-apa saja yang dilepaskan mesti akan jatuh ke bawah disebabkan oleh adanya daya tarikan graviti. Okay. So apa definisi yang kita boleh faham mengenai tenaga keupayaan graviti? Okay. So tenaga keupayaan graviti adalah kerja yang dilakukan untuk mengangkat sesuatu objek ke suatu ketinggian dari permukaan bumi. Macam cikgu cakap tadi, tenaga keupayaan adalah berkaitan dengan kedudukan. So kat sini dia akan fokus kepada ketinggian di mana dia mewakili H ataupun height dalam bahasa Inggeris. Okay. Kedudukan dari permukaan bumi. Okay. So tenaga keupayaan graviti juga adalah suatu kerja. Okay, kalau dalam topik sebelum ni belajar mengenai kerja, work adalah hasil darab daripada daya dan juga sesaran. Okay, syarat untuk kerja mesti ada daya, mesti ada sesaran ataupun jarak. Begitu juga dengan tenaga keupayaan graviti. Okay. Di mana dia punya rumus adalah mgh. Okay. So kalau dalam sains awak kena familiar lah. M tu maksud dia apa, G tu maksud dia apa, F tu maksud dia apa. Okay. So kalau dekat sini M tu maksudnya jisim. Okay. Jisim objek dalam unit kg. G tu adalah pecutan graviti dalam unit meter per saat. Okay. So setiap apa yang ada di bumi mesti akan dipengaruhi oleh daya tarikan graviti di mana nilainya adalah sentiasa tetap sebanyak 10 Newton per kg. Okay. So H adalah ketinggian ataupun jarak daripada kedudukan yang asal. So rumus dia tenaga keupayaan graviti adalah hasil darab jisim darab dengan pecutan graviti darab dengan jarak. So bila kita tengok balik sebenarnya tenaga keupayaan graviti ni adalah sama dengan rumus membuat kerja. Okay, kita balik semula sebab kerja apa? Kerja, work adalah hasil darab daya. Di mana daya ni setiap jisim mesti didarab dengan 10. Okay, dalam unit Newton, unit SI di Newton di mana S ni pun jarak dalam unit meter. Sama juga dengan tenaga keupayaan graviti, H ni adalah jarak ataupun ketinggian dalam unit meter. Okay, kalau orang tanya ataupun soalan tu dikeluarkan mengenai tenaga keupayaan graviti, sebenarnya cara nak buat pengiraan pun sama. Tenaga keupayaan graviti sama dengan kerja. Okay, kita terus pergi kepada contoh pengiraan yang yang melibatkan tenaga keupayaan. Okey. So tenaga keupayaan lagi sekali cikgu ulang adalah berkaitan dengan kedudukan ataupun ketinggian. So dalam gambar rajah ni ditunjuk contoh lift. So lift biasanya dia akan bergerak daripada bawah atas bawah. Naik turun. So maksudnya adanya perubahan kedudukan.
Gambar foto 7.3 menunjukkan sebuah lift di KLCC. Lift tersebut mengangkat suatu beban yang berjisim 1,500 kg. Okey, maklumat pertama dibagi 1,500 kg beban, maksudnya ada orang yang kat dalam ni dan bergerak setinggi 30 meter. Okey, so soalan A, berapakah kerja yang dilakukan oleh lift itu? Okey. So kerja, ingat balik rumus kerja adalah hasil darab daya dengan sesaran. Okey. So pastikan bila kita nak buat apa-apa kiraan, pastikan dia punya unit SI adalah unit SI yang betul. Di mana F nilainya adalah Newton. Okey. So kalau dibagi kg mesti didarab dengan 10 sebab dipengaruhi oleh daya tarikan graviti. Manakala S adalah sesaran, unit SI dia mesti dalam meter. Okey. Secara penyelesaian untuk soalan A, dibagi dalam kg, kita kena tukar dalam unit Newton. Maksudnya setiap jisim mesti didarab dengan daya tarikan graviti sebanyak 10. Kemudian H ataupun ketinggian dah siap-siap dalam meter. Awak ambil saja nilai 30. Kemudian selesaikan. Jawapan awak akan dapat sebanyak kerja yang dilakukan oleh lift itu adalah sebanyak 450,000 Joule. J. Okey, 450,000 Joule. Okey, soalan B. Berapakah tenaga keupayaan graviti? Okey. Soalan tanya berapakah tenaga keupayaan graviti lift itu pada ketinggian 30 meter. Okay, cuba kita ingat balik. Tenaga keupayaan graviti adalah sama nilainya dengan kerja. So, soalan tadi kita dah kira mengenai kerja, jadi nilainya adalah sama. Di mana hasil daripada kiraan tadi bersamaan dengan 450,000 Joule. Okay. Next, soalan C. Apakah hubung kait antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan graviti lift? Okay. Sekarang ni dia tanya apa hubungan kerja dengan tenaga keupayaan graviti lift. Okey, lagi sekali kita dah faham bahawa tenaga keupayaan graviti adalah sama nilai dengan kerja. Sehubungan dia samalah. Kerja yang dilakukan oleh lift adalah sama dengan tenaga keupayaan graviti yang dipunyai oleh lift. Okey, soalan last. Berapakah kuasa? Okey, kuasa lift dalam unit kilowatt jika masa yang diambil untuk mengangkat suatu beban berjisim, tadi dah bagi berjisim 1,500 kilogram setinggi 30 meter ialah 0.5 saat. Okey. So, latihan sebelum ni, masa kelas hari Senin itu cikgu ada ajar mengenai kerja dan juga kuasa. So, rumus kuasa, kita ingat balik P ataupun power adalah sama dengan work.
kerja over time ataupun masa. P sama dengan W per time. Di mana W word ni mesti dalam joule, T ni mesti dalam saat. So 0.5 minit ni mesti awak tukar dulu dalam saat. Di mana 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Ketinggian dah tak perlu tukar sebab dah siap-siap dalam unit SI meter. Tapi jisim kena darab dulu dengan 10 sebab adanya daya tarikan graviti. So untuk di penyelesaian dia, rumus kuasa adalah bersamaan dengan kerja, kita dah kira tadi ke atas, 450,000 joule per dengan masa. Dia bagi minit, tukar kepada saat. Maka jawapannya kita dapat 15,000 watt. Ataupun kita ringkaskan, kita akan dapat 15 kilowatt. Di mana 1 kilowatt bersamaan dengan 1000 watt. Kita pergi kepada contoh latihan untuk tenaga keupayaan graviti sebelum awak buat latihan yang cikgu berikan dalam buku teks. So soalan latihan kat sini. Contoh pun soalan yang lebih kurang, gambar lift. Gambar di foto sebelah menunjukkan sebuah lift di sebuah pusat membeli belah membawa jisim 500 kilogram. So ada penumpang dia seberat 500 kilogram ke suatu ketinggian 20 meter dalam masa 20 saat. Yang ni dah dalam meter, ini pun dah dalam saat. kg kita kena ingat tukar kepada jisim, kena tukar kepada berat, kena darab dengan 10 lah. So A, berapakah kerja yang dilakukan oleh lift itu? So rumus kerja, lagi sekali W sama dengan F darab S. Cuba buat macam mana? Kira dulu berapa nilai kerja yang dilakukan. F ni maksud dia kg darab dengan 10. S ni adalah jarak ataupun sasaran 20 meter. Berapa nilai yang awak dapat daripada hasil darab, daya dan juga sasaran? Boleh share dekat ruangan chat. Fatini dah jawab. So jawapan dia 100,000 joule. 100,000 joule maksudnya didarab daya dalam 500 kg, kena darab dengan 10 sebab adanya daya tarikan graviti, darab dengan jarak sebanyak 20 meter. So jawapannya adalah 100,000 joule. So soalan B, berapakah tenaga keupayaan graviti? Tenaga keupayaan graviti lift itu pada ketinggian 20 meter. Soalan B. Nak kena kira lagi ke?
Berapa tenaga keupayaan gravity lift itu pada ketinggian 20 meter? Okay. So macam tadi cikgu cakap, tenaga keupayaan graviti adalah sama dengan nilai kerja yang dilakukan. Jadi tak perlu kira, kita ambil saja nilai kerja tadi bersamaan dengan 100,000 Joule. Okay. So kalau dalam exam, awak jawab je. Buat ayat tenaga keupayaan graviti sama dengan kerja, maka nilainya adalah sama dengan 100,000 Joule. Okay, dah dapat 1 markah. Okay, soalan C. Hitung kuasa lift itu. So, kuasa, rumus dia P power adalah work kerja over time, masa. Kerja kita dah kira tadi, masa pun dia dah beri dalam soalan. So, berapa jawapan untuk nilai kuasa lift itu? Okay, jawapan dia 5,000 watt. Okay. So, macam mana dapat 5,000 watt? Work tadi kita dapat 100,000 over masanya adalah sebanyak 20 saat. Okay, so jawapannya adalah 5,000 watt. Okay. So selesai mengenai tenaga keupayaan graviti. Kita pergi kepada tenaga keupayaan yang kedua, iaitu tenaga keupayaan kenyal. Okay. So bila kita baca, kita nampak perkataan kenyal, apa yang terlintas dekat kepala kita? Okay. Biasanya kenyal, kita ingat getah. Kita ingat spring. Kita ingat lastik burung. Kita ingat buaian baby. Okay, buaian baby yang ada spring lah. So kenyal, maksud kenyal tu sendiri adalah sesuatu yang kita boleh regangkan. Okay, dan sesuatu yang boleh dimampatkan. Okay, kenyal maksudnya dia boleh regang bila kita tarik dan dia boleh mampat apabila kita tekan. Okay. So gambar raja yang awak tengok ni adalah gambar raja stapler. Macam mana stapler ni dibuat? Dalam stapler tu dia ada spring. Maksudnya dalam kedudukan keseimbangan tak ada apa-apa. Spring ni adalah nampak biasalah. Okay. Tapi bila adanya bulat ni ataupun dawai kokot ni, spring ni boleh jadi pendek apabila dia diberi suatu daya ataupun tekanan. Maksudnya panjang dia boleh berubah lah. Daripada keseimbangan, panjang spring ni boleh jadi semakin pendek apabila dia dimampatkan. Okay. Spring yang dimampat atau diregang, ini yang kita panggil sebagai tenaga keupayaan kenyal. So, tenaga keupayaan kenyal ialah kerja yang dilakukan untuk memampat dan meregang suatu bahan kenyal dengan sesaran X dari kedudukan keseimbangan. Maksudnya, untuk tenaga keupayaan kenyal berlaku, dia boleh berubah kepanjangan. Contoh, maksudnya kalau asal tadi panjang, ni keadaan keseimbangan, spring ni boleh berubah dia punya kepanjangan jadi makin pendek apabila dia
mampatkan. Okey. Suatu bahan kenyal dengan sesaran X dari kedudukan keseimbangan. So, rumus untuk tenaga keupayaan kenyal adalah 1/2 Fx. F tu apa dia? F tu macam biasalah. F tu suatu daya yang dikenakan. Kalau kat gambar raja ni, F tu adalah inilah. Maksudnya ada benda ni yang push supaya spring ni akan jadi semakin pendek. X tu adalah jarak. Maksudnya perubahan jarak yang berlaku daripada spring tu dalam keadaan keseimbangan. Lihat contoh X tu maksudnya, katakanlah ni panjang dia 5 cm, bila dah ada pressure daripada daya daripada dawai kokot, spring ni akan jadi makin pendek sebanyak 3 meter. Okay. So X tu apa dia? X tu adalah perubahan daripada 5 meter jadi 3 meter. So berapa? Kena tolak lah. 5 tolak 3. So X ni adalah 2 cm. Okay. Dia punya perubahan sama ada dia semakin panjang ke ataupun jadi semakin pendek. Kita lihat contoh. Contoh, ini adalah gambar raja spring juga ditunjuk contoh. Maksudnya daripada spring S ni adalah panjang asal. Okay, spring S ialah panjang asal. Yang ni asal. Yang ni apabila suatu daya dikenakan sebanyak 20 Newton, dia akan jadi semakin pendek lah. Daripada 20 cm, dia jadi 12 cm. Apabila suatu daya dikenakan. Maksudnya spring ni jadi mampat. Okey, apabila daya terakhir dikenakan pada spring S ialah 20 Newton, panjang barunya menjadi 12 cm. Hitung tenaga keupayaan kenyal yang dipunyai oleh spring S yang termampat itu. Okey, so kita ingat, sentiasa kena ingat unit SI kena ada dalam meter. Okey, so kat sini dia bagi cm. Kita cari dulu dia punya X ataupun perubahan jarak daripada keseimbangan. Kalau asal tadi 20, jadi makin pendek 12 cm, awak tolak dapat 8 cm. Okey, jangan lupa tukarkan kepada meter. Nak tukar daripada sentimeter kepada meter, awak kena bahagi dengan 100. So dapat nilai dia 0.08 meter. Ini untuk X lah ataupun perubahan jarak. Okey, so untuk mencari nilai tenaga keupayaan kenyal, rumus dia tadi adalah 1/2 Fx. F tu apa dia? F tu adalah daya. Daya tu berapa? Daya tu sebanyak 20 Newton dah diberi dalam soalan. X tu adalah perubahan jarak yang berlaku. 0.08 meter. So kita gantikan semua nilai yang dah diberitahu dalam soalan. Kita kira dapat nilainya adalah 0.8 Joule. Okay. Jangan lupa unit kalau tenaga dia mesti J ataupun Joule. Okay. Kita pergi kepada contoh soalan. Okay, cuba jawab. Okay, cuba jawab soalan ni. Dah dapat beritahu dalam ruangan chat. Panjang asal 15. Dia jadi makin pendek 10 cm. So perubahan jarak ataupun X adalah
Okey, untuk soalan A, berapakah jarak mampatan? Okey, Fatini jawab 0.05. Okey, 0.05 meter. Okey, jawapannya adalah 0.05 meter. Kenapa? Sebab daripada 15 cm tolak dengan 10 cm. Awak akan dapat 5 cm tukar kepada meter. Maka jawapannya adalah 0.05 meter. Okey, ini adalah X ataupun perubahan jarak. B. Kira tenaga keupayaan kenyal. Mana soalan tadi? Okey, berapa jawapan dia? F dia dah bagi dalam soalan. X kita dah cari dia punya nilai. So soalan B, berapakah nilai tenaga keupayaan kenyal? Okey, so Fatini dah jawab 0.5 Joule. Okey, so jawapannya adalah 0.5 Joule. Macam mana dapat? Gantikan nilai 1/2, F adalah 20, X adalah 0.05. So jawapannya adalah 0.5 Joule. Okey, so itu saja objektif kita pagi ini. Nak faham apa beza di antara tenaga keupayaan dan graviti dan cara pengiraan numerical yang berkaitan dengan kedua-dua jenis tenaga keupayaan tadi. Okay, so soalan latihan bagi menguji kefahaman awak masing-masing. Arahan cikgu dah bagi dalam buku teks. Jawab soalan praktis formatif 7.2 muka surat 221, tapi jawab soalan latihan ni je, 1, soalan 2 dan soalan 3 sahaja. Okey, soalan 1, soalan 2 dan soalan 3 sahaja praktis formatif 7.2. Anggia baru masuk. Ilham. Tak nampak skrin. Oh, tak apa. Nanti siapa yang tak clear nak buat ulang kaji balik, cikgu akan macam biasalah, cikgu akan upload kita punya rakaman kelas pada pagi ni lah. Okay. So buat latihan formatif 7.2, soalan 1, 2 dan 3 sahaja. Okay. Awak cuba jawab. Kalau tak tahu jawab, tinggal kosong. Kemudian, mana yang tahu jawab jawapan, ambil gambar, upload dekat Google Form yang cikgu bagi macam biasa. Okay, upload awak punya screenshot je. Tak tahu jawab, tak ada masalah. Yang penting awak cuba. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada. Okay, cikgu rasa itu sahaja untuk pagi ni. So, terima kasih kepada yang join kelas pada pagi ni. Okay, stop recording.